Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-sirah lis-saffi tsalis. Islamu Malikil Habsyah. Sirah tahun 3, Islamnya Raja Habsyah. InsyaAllah pada minggu ini kita akan menyambung tajuk kecil yang ketiga di bawah pembelajaran yang pertama, iaitu Hijratu ilal Habsyah. Tajuknya adalah Islamu Malikil Habsyah, Islamnya Raja Habsyah. Pada minggu yang lalu kita telah berjaya menghabiskan dua tajuk, iaitu Hijrah ke Habsyah kali pertama dan juga Hijrah ke Habsyah kali kedua. Baiklah, sebelum tu mari kita lihat animasi tentang Raja Habsyah. Kesian Maya, kesian Yasir. Nasib baik Ammar hidup. Bagaimana dia? Nabi sedang cuba tenangkan Ammar. Tapi Nabi bimbang akan nyawa kita. Kalau boleh, sesiapa yang terdaya tu, pergilah ke Habsyah. Ke Habsyah? Ya, ia diperintah oleh seorang raja Kristian yang baik. Mungkin kita boleh tinggal di sana. Aku diarahkan mengetuai kumpulan. Aku perlukan seorang pembantu. Pergilah Malik. Kami selamat. Kita perlu pergi sekarang. Kita mesti bergerak cepat sebelum mereka dapat tahu. Mungkin mereka dah sampai Habsyah sekarang. Arahkan Khalid bawa orang bersama dan kejar mereka. Mereka mesti dibawa balik dan dihukum agar semua tahu pemberontak takkan ambil mudah di Mekah. Ini rantai permata aku, milik kau sekarang. Rahmatilah aku kerana bermurah hati. Kerja yang bagus. Aku tahu kau kenal Raja Habsyah tu. Ya, aku kenal sangat dia tu. Bagus. Ini untuk dia. Oh, Kau dapat habuan kau. Kalau kau dapat yakinkan dia untuk serah orang Islam kepada kita. orang yang boleh buat kerja ni tentulah aku. Gembira jumpa kau lagi, Amru. Semua hadiah ini untuk tuanku. Sifat murah hati kau dah keterlaluan. Tuanku berhak lebih dari ini. Beta faham. Kau bimbang akan beberapa orang yang telah berhijrah dari kota kau. Pemberontak, tuanku. Mereka timbulkan kekacauan di kota kami dan mereka akan buat yang sama di bumi tuanku. Beri saya peluang ini untuk bawa mereka balik. Bagi beta, mereka baik saja. Mereka cipta agama baru dan ingin hapuskan semua agama lain. Apa jawapan kau? Tuanku, Sembah Raja. kami tak sembah sesiapa, tuanku. Kami cuma sembah Allah. Tengoklah tuanku, dah mula tunjuk lagaknya tu. Tak mengapalah. Beta lebih bimbang akan sikap mereka kepada Tuhan daripada diri beta. Teruskan. Tidak lama dulu, tuanku, kami hidup dalam kejahilan. Kemudian Allah mengutuskan seorang Nabi kepada kami. Dia menyeru agar taat kepada satu Tuhan dan sentiasa bercakap benar. Kami disuruh menyayangi dan menjaga ibu bapa kami, membantu jiran tetangga dan bersedekah kepada fakir miskin.
Dia menyatakan, masa kita di dunia ini singkat dan segala di sekeliling kita adalah ciptaan Tuhan. Bumi, jasad kita ni, kita mesti jaga semua. Kita akan dihisap di depan Tuhan akan setiap amalan kita nanti. Apa yang mereka ajar Amru ialah agama Nabi Isa. Tidak, tuanku. Mereka tidak menghormati agama tuanku. Mereka mendakwa Isa bukan anak Tuhan, tapi seorang lelaki biasa. Tentang Isa, Nabi menyatakan kepada kami, Nabi Isa ialah Nabi Allah, pesuruhnya, agamanya dan kebesarannya yang ditiupkan kepada Maryam, seorang gadis suci. Kepercayaan kami dan kepercayaan kamu seperti dua pancaran cahaya terpisah, tetapi datang dari sumber yang sama. Beta takkan benarkan kamu pergi walaupun dapat emas yang banyak. Kamu boleh tinggal di sini selama mana yang kamu suka. Dan kau pula, ambil semula barangan kau dan pulang ke Mekah. Baiklah, untuk tajuk ini kamu semua boleh buka buku teks Sirah tahun 3 pada muka surat 6 dan juga 7 untuk rujukan. Okey, yang pertama, petikan yang pertama, Arsalat Quraisyun Amru ibn al-Asi wa Amarata bin al-Walidi ila Malikil Habsyah ismuhun Najashi bihadaya. Maksudnya, Quraisy mengutus Amru bin al-As dan juga Ammarah bin al-Walid menghadap Raja Habsyah dengan hadiah yang banyak. Baiklah. Orang Quraisy dia telah menghantar dua orang wakil, iaitu Amru bin al-As dan juga Ammarah bin al-Walid. Masa ni Amru bin al-As dia tidak memeluk Islam lagi dan masih dalam keadaan kafir. Dua orang wakil ni dihantar untuk berjumpa dengan Raja Habsyah yang bernama Najashi dan mereka membawa hadiah yang banyak untuk diberikan kepada Raja Habsyah. Limaza, kenapa orang kafir Quraisy telah menghantar dua wakil tadi, iaitu Amru bin al-As dan juga Ammarah bin al-Walid untuk berjumpa dengan Raja Habsyah dan memberikan Raja Habsyah hadiah. Wa talaban minal maliki an yuradda man hajara minal muslimin. Maksudnya itu semua kerana memohon supaya raja menghantar pulang orang-orang Islam yang berhijrah. Pada tajuk yang lepas, iaitu Hijratul Habsyatis Sani, hijrah ke Habsyah kali kedua, yang mana Rasulullah mengarahkan orang Islam seramai 73 orang lelaki dan juga 11 orang wanita untuk berhijrah ke kota Habsyah apabila orang Islam mendapat seksaan ataupun mendapat kecaman yang hebat daripada orang kafir Quraisy. Okey. Jadi bila mana mereka berhijrah ke kota Habsyah, lalu orang kafir Quraisy merasa sangat marah dan juga rasa tergugat apabila orang Islam mendapat pembelaan di kota Habsyah. Lalu mereka berjumpa dengan Raja Habsyah untuk meminta supaya dipulangkan kembali orang-orang Islam yang berhijrah supaya orang-orang Islam ini kembali ke kota Mekah. Yang kedua, fa'aban Najashiyyu taslimahum ba'da an akhbara Ja'far bin Abi Talib bihaqiqati dinil islami wa qara'a alaihi awwala surati Maryam. Najashi menolak untuk menyerahkan mereka selepas Ja'far bin Abi Talib memberitahu tentang hakikat sebenar agama Islam. Dia juga membaca pembukaan surah Maryam kepada Raja Najashi. Baiklah.
Raja Najasyi selepas dia mendengar keterangan daripada wakil daripada kafir Quraisy, iaitu Amru bin Al-As dan juga Amarah bin Awalik, tentang kemahuan mereka untuk mengambil balik ataupun kemahuan mereka untuk menyuruh Raja Najasyi menghantar pulang orang-orang Islam yang berhijrah. Kemudian Raja Najasyi, pada ketika ini Raja Najasyi walaupun dia beragama dengan agama Nasrani ataupun Nasara, bukan beragama Islam, tetapi dia ni adalah seorang raja yang adil dan juga bijak. Raja Najasyi juga memanggil wakil daripada orang Islam untuk menerangkan ataupun memberi keterangan bagi pihak orang Islam. Lalu diwakilkan oleh Ja'far bin Abi Talib, dan Ja'far bin Abi Talib menerangkan tentang hakikat agama Islam. Yang ketiga, faraja'a khaibini wa aslaman Najasyi ma'ahu minal kisisina wa ruhbani fi zalikal waqti. Maka selepas ditolak permintaannya oleh Raja Najasyi, Amr bin Al-As dan juga Amarah bin Al-Walid, mereka pun pulang dalam keadaan yang hampa apabila permintaan mereka untuk mengembalikan semula orang Islam ke Mekah tidak berjaya. Dan Raja Najasyi bersama pengikut-pengikutnya daripada pendeta-pendeta dan juga para rahib telah masuk Islam ketika itu, iaitu pada tahun ke-7 kenabian. Fa'anzalallahu fi haqqihim وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Suratul Maidah ayat 82. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan ayat tentang mereka, iaitu tentang Raja dan Najasyi dan juga pengikut-pengikutnya yang telah memeluk agama Islam, yang bermaksud, dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang yang beriman ialah orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan kerana di kalangan mereka itu, iaitu orang Nasrani, terdapat para pendeta dan para rahib, dan juga kerana sesungguhnya mereka tidak menyombong diri. Yang keempat, summa matan Najasyiyu fasalla alaihi rasulu lamma a'lamahu Jibrilu biwafatihi. Wahaza aslu salatil janazati alal ghaibi. Kemudian Najasyi wafat. Maka Rasulullah SAW salat jenazahnya apabila Jibril memberitahu Nabi tentang kewafatan Raja Najasyi. Inilah asalnya salat jenazah secara ghaib. Solat jenazah secara ghaib ini adalah solat yang dilakukan ke atas mayat yang tidak ada pada tempat tersebut. Dan berita tentang kewafatan Raja Najasyi telah disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW. Okey, sekarang kita lihat sedikit biodata tentang Malikil Habsyah, iaitu Raja Habsyah. Ismu An-Najasyi, namanya adalah Najasyi. Dinul asli, iaitu agama asalnya adalah Nasara ataupun Nasrani. Kemudian Islamun Najasyi, Islamnya Raja Habsyah ni bila, ataupun Islamnya Najasyi ni bila? Fi sanati sabi'ati minan nubuwah, pada tahun ke-7 kenabian. Dinu inda wafati, iaitu Islam. Agama ketika wafatnya Raja Najasyi adalah agama Islam. Baiklah, setakat itu sahaja untuk hari ini. Semoga kamu dapat memahami tajuk yang telah kita pelajari pada hari ini.
Sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Ila liqa, ma'assalamah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.